Lim, saya nak tanya sebab macam saya baru masuk seminggu kata, okay, lebih kurang. Jadi kalau kata berminat untuk masuk program, saya mungkin dah terlepas dengan program pasar tu. Okay. Jadi macam mana? Okay. Allah. Program yang program integrasi ilmu susah nak ingat, saya dah pun nama payah betul. Program integrasi ilmu. Program integrasi ilmu ni tujuan dan matlamat dia adalah untuk kita kecilkan bilangan dan boleh kita fokus ke arah pergerakan. Tujuan dia. Jadi kalau kata macam contoh program yang akan dilaksanakan 15 bulan, contoh ada 30 orang. 30 orang ni bukan contoh 30 orang ni saja. Kalau kata tiba-tiba ada lagi 15 orang ke 20 orang untuk grup yang kedua, buatlah grup kedua. Kalau boleh buat grup yang ketiga, buatlah grup yang ketiga. Apa pun tak kisahlah sebab cerita dia. Yang penting daripada pergerakan tu syarikat kita mudah pantau. Jadi kalau kita tahu 30 orang ni adalah 30 orang yang skill makin meningkat, pengetahuan pun makin meningkat, mereka semakin rancak, aktiviti nak buat macam-macam. Jadi kita fokus kepada 30 orang ni untuk segala aktiviti. Jadi 30 orang ni cerita kot lah kita nak kena buat base Singapura ke, buat khusus apa ke, kot contoh lah. Tanya Cik Razak lah, kot dia nak buat base kan. Kita akan laksanakan lebih khusus. Kalau kata program pasar ni lebih umum, program asas keusahawanan tu pun lagi umum, program majlis biasa-biasa kita jemput orang ramai itu lebih umum. Dan kita dah semakin kecilkan corong-corong corong laluan kepada ejen-ejen kita sehingga kita selected kepada mereka yang berkemampuan, dan semoga grup yang berada dalam kumpulan tersebut adalah grup yang boleh mencapai sasaran minimum untuk pergi ke Turki itu sendiri. Sasaran Turki itu kira bagi grup ni kena minimum lah. Cerita kena capai, mau tak mau kena sampai. Lepas tu hal lain tu akan kita hantar aktiviti-aktiviti. Dan ini persediaan lah, sebab tu yang kita asal program ni saya minta untuk dilaksanakan pada bulan 2. Tapi ada faktor, macam-macam faktor terpaksa untuk minta maaf untuk dilaksanakan pada awal bulan 2. Tapi terlewat sehingga pada pertengahan bulan 3. Walhasil itu yang terbaik pada fikiran Allah Ta'ala. Dan kalau sekiranya ada untuk bergerak pada kumpulan yang seterusnya, itu akan mengikut pertimbangan yang ada pada kumpulan ejen dan juga penyeleras ejen Ustaz Zahid bin Ghazali. Saya hanya membantu dia sudut mendapatkan tokoh-tokoh yang berautoriti lah. Yang mereka ni kalau kata cerita sekali nak main ceramah nak kena bayar sampai 10,000, saya minta buat mata kucing sikit 2-3 kali, boleh tak buat 300 macam tu aku, ataupun free macam tu lah. Dia apa kata saya ni kalau bentang ni, dia kata biasa tu sekepala 500 ada, kalau macam Cikgu Linda tu tak murah, berat-berat. Saya pergi kata cikgu, siapalah saya ni, tak puas tak mau, tak apalah Ustaz Aidil, RM50 pun jadilah. Jadi kita tarik. Kadang-kadang mereka-mereka ni yang main ni tak lebih hanya sekadar tertarik dengan matlamat dan cara kita nak bergerak. Kadang-kadang ada orang main kata, hampa buat macam ni? Aku syok. Contoh macam program mana ikut apa yang dengan staff baru ni, siapa pembentang hak pertama tu? Kamal Barazak lah, yang Bernas tu kan, nama apa tau? Dia tu lagi pelik. Cerita dia bila tanya nak bayar macam mana ke apa, dia kata hampa bagilah cuka berhenti dengan minyak zaitun. Dia kata cerita lepas aku makan yang aku picit dekat KMC, okey aku punya kencing manis. Cerita bayaran dia kalau kata cerita duk bayar tu mahal. Tapi jantung. Macam mana kan? Oh dia cerita. Oh jantung. Pandai aku kencing manis. Okey tu silakan. Kira itu tokoh-tokoh dan ramai lagi. Maksud dia duk susun. Cuma yang saya cuba dapatkan baru ni adalah accountant nombor 1 di Arabian Ecom. Di Arabian Ecom ni cerita accountant yang paling disaingi oleh Syed Mokhtar. Saya kenal lah. Bila sebut dia kata tak boleh ke main satu waktu slot. Dia kata aku sibuk ni Tuhan yang tahu. Sebab dia duduk di Arabian Ecom, peranan dia adalah untuk menjaga currency mata wang antarabangsa. Sebab apa? Bukan cerita jaga biasa-biasa. Cerita di Arabian Ecom sekali bayar duit ke mana-mana negara main juta-juta. Dia main juta-juta, dia bertanggungjawab untuk tahu bilakah harga currency duit Malaysia naik ke, duit mana jatuh ke, yang akan bagi keuntungan kepada syarikat. Dia akan keluar arahan, dia kata okey, 3 hari kena bayar. Ini kerja dia. Jadi kerja dia ni memang kerja hak sakit kepala lah. Kerja hak macam orang main forex, main mat, ini kerja dia. Dan tokoh yang cukup hebat. Jadi saya kata main lah program. Dia kata tak apalah, nanti dia kata aku atok paling nanti ada masa apa kata. Lepas tu ada seorang lagi. Tuan-tuan tahu tak, dia ni
Malaysia ni nak isi minyak kapal terbang, dia ada sistem. Dan yang buat sistem tu, yang setakat lah dah diguna pakai hampir ke seluruh dunia, yang buat tu Melayu, nama dia Zaharu. Kira kalau jumpa di tepi jalan, kita sama ada pakcik tepi jalan lah, dengan seret slipper, dengan relax, sembang, dak buat tak tahu, tapi cukup brilliant. Saya jumpa dia, memang saya selalu tadi pun saya telefon dia ke isu dia apa dia. Ke isu duk sembang, saya kata, Abang Zaharu, mailah bentang kuliah kami lah apa semua. Dia kata, hey, bagilah mai panggil majlis masuk program, nak dengar juga mereka sembang apa sebelum kita nak pergi sembang. Saya kata tak apalah, saya kata nanti saya nak panggil lah. Cadang tu nak panggil program 28 lah. Kira 2 minggu sebelum tu jatuh mana atau patah kaki. Lah, duduk ada dalam rumah lah. Duduk sembang pun tak kat sembang telefon, dan perkembangan tu berpengaruh positif. Dan ramai tokoh-tokoh kalau tuan-tuan dan perempuan yang saya nak perkenalkan. Yang mereka ni kadang-kadang orang-orang dah tak ada apa, bukan tak ada apa, tak ada duit. Maksudnya cerita, hang nak rasa mewah ni, aku rasa puncak langit dah. Kalau hang nak rasa cerita kerja korporat ni, habis korporat dah. Cerita kerja luar negara, kerja habis dah. Maksudnya dah rasa semua dah mereka. Tiba-tiba mencari satu ketenangan dalam beragama, akhirnya yang ni menjadi kawan-kawan dan teman-teman kita. Dan saya minta untuk kongsi. Dan mereka ni pun sampai tahap, ada yang seorang tu, bila kita suruh bagi ucapan, bila kawan-kawan dia yang lain suruh bagi speech, dia kata, kalau hampa nak suruh cakap ke apa, dekat-dekat rumah aku, dekat-dekat kedai aku cukup. Pergi tempat lain aku tak mahu. Tapi bila saya pergi minta, dia tak apa Ustaz sebut bila, dekat mana. Saya pergi. Sampai setahap tu. Hanya tak lebih bila mana kita menceritakan dan tujuan usaha yang kita laksanakan atas matlamat apa. Kerana orang-orang yang dah berjaya ni, tidak ada benda yang paling dia seronok bila ada orang boleh berjaya balik daripada tu. Itu je. Dia punya kemuncak, bukan cerita hang banyak duit dah. Cerita tengok, wih kata jaya juga, wih jaya juga. Sama macam cikgu dengan anak murid. Matematik dia berapa? Alhamdulillah. Dengan matematik dia. Sebab apa? Sebab hati besar bagi dia. Sebab dia nak apa yang dia ajak, yang dia sampaikan, itu yang diperoleh oleh anak murid. Sama lah juga. Bila usahawan-usahawan tersebut, isu duit bukan satu isu. Tetapi bagaimana kita dihadapkan dengan orang yang mampu untuk mendidik, dan kita ni seorang yang bersedia. Sebab tu kalau dulu saya ingat benda yang berlaku kepada Zaharu ni, dia berlaku masa dulu dia berniaga, dia buat projek untuk Petronas. Projek Petronas ni kira cerita dia tak ada lah 10 juta tu, kira projek kecil lah, ratus juta. Sampai satu hari dia kata projek tu tak boleh cuba untuk dirampas oleh pihak tertentu. Perancangan lah, konspirasi nak bagi tender tak dapat apa semua. Dia pun tak tahu nak buat macam mana. Dia pun kata, hampir jumpa seorang individu ni, dia ni aja boleh tolong orang. Dia pergi jumpa, kau ni pun naik kereta Viva pakai slipper, sedangkan bekas CEO Petronas lah, naik kereta Viva, duk pergi sepi kereta. Sebab dia sepanjang hidup dia, semua orang tolong buat. Lah kali dia boleh pergi hantar kereta sendiri pergi servis, dia syok. Ada manusia ni. Ada seorang tu saya jumpa, CEO Exim Bank. Dia kata, saya daripada umur 25 tahun tak pernah duduk dalam keadaan tidak ada setiausaha. Semua setiausaha. Dan saya pun kadang-kadang dia kata, dia pernah duduk sesengat, buka kereta duduk depan. Teringin nak rasa asyik depan macam mana. Sebab dia kena duduk belakang Mercedes. Dia kata, manusia macam ni ada ni. Lepas tu, satu hari, dia sebut kata pergi jumpa kawan ni. Dia bawa lah paper, dah kerja apa semua, pergi jumpa kawan tu. Suap dia, kontuk tengok. Tak apa, nanti aku kontak balik. Kereta tak nak pergi lama mana, aku telefon balik, dia kata main jumpa aku. Dia kata apa? Dia kata, hang nak buat paper ni, hang nak duit ke hang nak berniaga? Soalan aku tanya. Dia kata, orang hang nak berniaga ni, dia ada karakter. Dengan orang hang dia guna berniaga untuk dapat duit pun ada karakter. Orang berniaga dia boleh baca. Kalau kita ni ke baru nak berniaga, kita buat dakwah lah bla bla bla, puak tu baca habis dia reti hang tak usah nak goreng kira dia tengok tu dia tahu hang nak berniaga ke hang nak duit. Hang nak duit apa dia siap, hang nak panggil aku bagi petang belah tu sampai jumpa aku dah. Tapi kalau hang nak berniaga, cara perjalanan bagi seorang usahawan tu teramat berbeza. Dan bila berjaya kukuh. Kata dok nak berniaga, kalau tak nak berniaga, kita kerja benda tanpa ni, hak ni dah kali. Betul semua. Dia kata perbincangan di kedai mamak pukul 2 pagi. Bekas CEO Petronas dengan CEO Petronas waktu tu hanya sign satu perkataan, abang
keputusan sebagaimana yang telah dibincangkan. Dia pun tak tahu bincang pada Prap Sains, dan projek yang bernilai tak kurang daripada 250 juta tu terus kekal kepada individu tersebut. Ini tokoh-tokoh yang berada dalam grup kita. Macam contoh seorang kawan saya lagi seronok. Ni cerita dia duduk kat Mabuk, duduk pening kepala. First time niaga, tiba-tiba pening buat zakat. Klik kira kertas tak ada, resip di mana tak tahu. Ni cerita baru mula niaga. Lah kali ada seorang pakcik seorang duduk kat kedai kopi tu. Nampak, nampak macam ada masalah, cerita sikit. Duk tanya-tanya pakcik ni pun, dia pun pakcik ni tanya cerita pakcik ni bagi idea macam mana nak atur zakat syarikat. Dia pun, pakcik ni nampak yang leket dengan baju pagoda dengan pelikat, apa boleh tahan. Sembang, dia kata, dapat ilmu cukup baik cara untuk menguruskan zakat. Pakcik tu pun pergi. Lah kali orang di kedai kopi tu, hang kena macam mana dengan dia? Kata, tak ada, dia main tegur aku lah apa semua. Lepas tu dia kata, siapa dia tu? Itulah Daim Zainuddin. Kira lah Daim Zainuddin tu. Kata, hang punya teruk tak kenal Daim Zainuddin. Ya, Daim Zainuddin kan dia pakai baju pagoda, mungkin dekat ada style-style gitu. Tak sedap bercakap dengan tokoh-tokoh macam tu. Ini kehidupan yang orang-orang macam ni duduk sekeliling kita, kadang kita tak sedap, kadang bersama dengan kita. InsyaAllah dalam Olivia Resources ni saya cubalah duk morat mereka ni, kata mai lah mereka duk tak apa, tengok masa, tunggu masa ada kesempatan dan ada peluang dalam waktu kita akan berjumpa dengan mentor-mentor yang high level. Mentor-mentor high level ni sebab saya belajar dengan orang hak cerita bukannya cerita pergi ikut kursus orang buat, kita hadir kursus dah. Ni cerita kita tapi mengemis. Kita tahu memang hebat. Dia pun cerita ni hebat, nak ajar apa? Tak tahu apa? Tak erti. Aku tak tahu nak ajar apa kan. Lepas kita usah sebiji macam ketika mana saya duduk di Mesir, duduk mengaji dengan tutup guru besar. Kita nak ngaji dengan tutup guru besar susah. Dia sebab tak sampai level-level syarat-syarat dia. Kalau takat alasan hang abang makit pagi, telajak, jam loceng tak tutup, tak ada hari ya. Jenis-jenis itu. Cerita saya pukul 4 pagi saya bangun. Mula naik bas tak ada jalan kaki. Kerana nak tunjuk kata kesungguhan kita untuk mendapatkan ilmu. Dan Alhamdulillah kita lebih ke depan, kita lebih berhasil, kita lebih disayangi, kita lebih menjadi nak dibandingkan dengan kawan. Sebab apa? Sebab kita bagi satu cakaran yang besar. Sama juga contoh mereka. Bila pergi jumpa hak-pok ni, hak-pok memang berniaga memang terror. Dia tak perlu pun cari duit dengan pergi bagi pembentangan. Dia beza orang hak cari duit. Dia nak kena buat pembentangan, ada income, hadir, sikit. Tak cukup nak bayar kereta lepas tu, dia pening. Yang ni cerita dia tak perlu apa. Tapi bila kita pergi mengemis, berjumpa, ilmu yang mereka kongsikan dengan kita, ilmu yang cukup berharga. Dan orang-orang macam ni yang saya banyak kenal, yang saya banyak ambil manfaat, yang saya banyak tumpang ilmu mereka. Dan mereka ni, satu karakter mereka sama serupa, jenis mulut lepas. Itu dia. Cerita mulut lepas ni Tuhan yang tahu lah. Sebab tak ada kepentingan. Jenis cerita sembang, betul-betul, salah-salah, elok-elok, tak elok, nak pambat kita, nak halau kita. Kita buat benda kita rasa bagus, tak sangka dia tok lempak macam tu saja. Ni karakter-karakter. Tapi bila kita dah melalui proses-proses yang kita sekarang ni baru kita sedar, rupanya apa yang dia buat tu bukan karakter dia, rupanya modul. Modul lempak kertas kat muka, modul maki kita, modul hina kita, modul berjatuh kita, modul aibkan kita depan orang ramai. Rupanya modul belaka. Nak tengok sebab apa dia kata, bila hang berada di atas puncak kuasa, waktu tu hang boleh buat apa saja. Orang hina hang sebab perasaan emosi, hang marah kat dia, hang akan bertindak dengan kuasa. Bila waktu tu hang rasa hang tak suka kat seseorang, hang akan bertindak dengan kuasa. Tapi kalau benda tu boleh kawal pada pangkat awal, naik atas tu kita akan menjadi seorang yang waras dan rasional disebut tindakan. Ini tokoh-tokoh yang saya cukup berterima kasih dan cukup ramai. Dan insya-Allah orang-orang macam ni saya berusaha untuk perkenalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya rasa seorang daripada mereka tu pun dah cukup menjadilah. Dan sebab tu saya sebut kat guru saya kata ada beberapa orang yang berubah hidup. Tokoh macam ni, tokoh macam ni, tokoh macam ni. Sampai mereka ni ada salah seorang tu, saya kata antara guru lah, antara guru yang sering kita mimpi, orang yang Allah Ta'ala takdirkan hati kita dengan mereka. Mereka ni adalah orang-orang yang saya yakin lebih ikhlas, kadang-kadang lebih daripada ustaz-ustaz kita sendiri. Kadang ibadat duk rasa selesa kurang, kadang ilmu duk belajar. Kadang-kadang saya tengok baca Quran ni duk kokak-kokak ni, duk saja kata pasal apa? Menangis. Kata sebab apa?
umur dah 55. Dia kata akhirat ni orang pertama aku nak cari, dia kata Khair Johari. Dia nampak ni, kata sebab apa Khair Johari? Sebab dia generasi pertama yang diharamkan belajar bahasa Jawi. Dia kena, dia kata duduk sampai mengaji Amerika, balik apa semua, tulis alif besar tiang tak kenal, tak tahu alif bata. Lepas habis semua baru nak baca Quran. Lah ni baca Quran kokak. Dia letak syarat sehari wajib pegang Quran. Khatam banyak daripada kita. Hak kita ni baca laju tak ada apa. Dan banyak benda-benda kadang-kadang kita bercakap yang saya tak tahu. Saya kata aku tak dapat dengan ustaz-ustaz bahasa. Kadang-kadang kita pergi kata, ni abang, kata kita mega projek ni apa, kenapa buat lagi dia ni, buat kianat lah apa. Dia kata kalau Allah Ta'ala takdir benda ni dapat, hang akan dapat. Pasal apa yang susah hati dengan takdir Tuhan ni? Dia kata okey, bila hang bekerja untuk dapat projek tu, hang buat kerja tu betul tak? Ataupun ada tak cukup, ada tak cukup kelayakan, ada benda hang tak buat, ada tak benda-benda macam tu? Kata dah buat semua. Kalau tak dapat, maksudnya dia takdir Tuhan. Dia mengajak isu takdir dengan ustaz. Tu kita heran. Ini kefahaman yang ada pada mereka. Kenapa? Mereka duduk dalam medan yang sebenar. Cerita, ujian, cabaran, segala benda tersebut telah dilalui. Dan semoga kesempatan dan waktu tersebut, saya amat-amat mengharapkan moga kesempatan itu akan berada dalam Audiovisual Resources untuk dipertemukan dengan orang-orang macam tu. Orang-orang macam ni, kalau tak kerana soal peribadi, mereka tak akan hadir. Kadang-kadang sampai ada orang individu, saya nak panggil, saya kata